Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Suhaimi. Saya daripada kumpulan 3 iaitu tajuk Abu Dawud. Kumpulan saya terdiri daripada Nurul Nahzatul Humairah, Nabila Fakihah, Nur Ashikin dan saya Nurul Hasika binti Muhammad Wazihar. Okey, kita pergi kepada insya-Allah kita pergi kepada seterusnya iaitu biodata Imam Abu Dawud. Okay, nama sebenarnya Sulaiman bin Al-Ashata bin Ishaq bin Bashir Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau merupakan seorang muhaddis di Basrah Sajistani yang lebih dikenali dalam kalangan ulum hadis dengan nama Abu Dawud. Beliau lahir pada tahun 2202 Hijrah bersamaan 817 Masihi di Sijistan, Afghanistan, iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Khurasan dan Kirman yang termasuk dalam India. Dalam kitab Wafiyatul A'dan, Hakim Syamsuddin menyebutkan bahawa Abu Dawud berasal daripada Sijistani, sebuah kampung yang terdapat di Basrah. Imam Abu Dawud, beliau juga gemar mengembara khasnya untuk mencari dan mendalami ilmu pengetahuan. Antara tempat yang dikunjunginya seperti Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, Jazirah, Khurasan dan sebagainya. Beliau telah menerima hadis daripada ramai ulama, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Zakaria, Yahya ibnu Mu'in, Uthman ibnu Abu Shaybah serta Qutaibah ibnu Sa'id. Pada tahun 220 Hijrah, dalam usia 18 tahun, beliau memulakan pengembaraan di Baghdad, Iraq untuk menuntut ilmu. Tahun 221 Hijrah, beliau pergi ke Kufah. Seterusnya beliau meneruskan pengembaraannya ke Basrah, kemudian ke Syam, antaranya Damsyik, Hims dan Halab. Beliau mengambil ilmu sama hadis daripada ulama Mekah, Kufah, Halab, Damsyik, Baghdad dan Mesir. Seterusnya, pendidikan Imam Abu Dawud. Abu Dawud dapat menguasai beberapa ilmu, antaranya ialah ilmu hadis dan illah, iaitu kecacatan hadis dan fiqhnya. Ilmu fiqh juga merupakan salah satu ilmu yang dapat dikuasai oleh Imam Abu Dawud selaras dengan tujuan penghasilan Sunan Abu Dawud yang disusun berdasarkan usul fiqh. Antara gurunya Imam Abu Dawud, guru Imam Abu Dawud ni ramai. Saya senaraikan beberapa, antaranya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Seterusnya Ahmad bin Yunus, Al-Yarbu'aimin, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abu Al-Walid Al-Yatalisi, Musa bin Ismail. Seterusnya antara murid Imam Abu Dawud iaitu Ahmad bin Muhammad bin Harun, Ali bin Husaini bin Al-Abdullah, Muhammad bin Makhlab Al-Dawri, Ismail bin Muhammad dan Ahmad bin Salman Al-Najdi. Okay. Kedudukan Imam Abu Dawud tinggi dan merupakan orang yang warak dan soleh. Kata Ibrahim Al-Harbi, kecairan Abu Dawud dalam hadis seperti mana Nabi Dawud AS melembutkan besi. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fakihah binti Nasir, bernama Maitri I20204754. Jadi insyaAllah saya ialah presenter seterusnya. Jadi insyaAllah saya akan menerangkan tajuk perkembangan keilmuan Abu Dawud. Okey. Imam Abu Dawud ini
keluarga beliau juga adalah keluarga yang terdidik dalam kecintaan terhadap hadis-hadis Rasulullah dan juga ilmu-ilmunya. Yakni bapa beliau Al-Aish bin Ishaq adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid, dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Aish. Ini termasuk adalah seseorang yang tekun dalam mempelajari ilmu hadis. Imam Abu Dawud ini dari Baghdad, dan ini bermakna beliau mula menggembara untuk mencari hadis seawan lebih kurang 20 tahun, berusia lebih kurang 20 tahun. Dan pada tahun 221 Hijrah beliau datang ke Kufah dan mengambil hadis dari Hafiz Al-Hasan bin Rabi' Al-Banjali dan Al-Hafiz Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Yarbu, yakni mereka berdua termasuk dalam guru-gurunya Imam Muslim. Beliau juga telah berhijrah ke Mekah dan meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Masalamah Al-Ka'nabi. Seterusnya, pada tahun 224 Hijrah, beliau pergi ke Himsi dan mengambil hadis dari Imam Hayyawah bin Shuraih Al-Himsi dan mengambil hadis dari Ibn Ja'far An-Nafiri di Harun. Beliau juga tidak berhenti mencari ilmu di negeri-negeri tersebut. Bahkan beliau juga sering sekali menggembara ke Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal dan menerima serta menimba ilmu daripada Imam Ahmad. Beliau juga mendengar dan menerima ilmu dari ulama-ulama Basrah seperti Abu Salamah dan juga Abu Walid Al-Tayasli. Seterusnya, sumbangan dan karya Abu Dawud ialah beliau telah menyumbang banyak dalam perkembangan ilmu hadis, yakni telah menghasilkan beberapa karya yang bercetak dan juga yang masih dalam bentuk manuskrip. Contohnya seperti Sunan Abu Dawud, Al-Marasil, Risalah ila Ahli Mekah dan Tamsiyah Al-Ikhwan. Yang mana karya ada juga karya yang masih di dalam bentuk manuskrip seperti Kitab Al-Zuhud. Terdapat juga hasil karya yang tidak dapat dikesan kerana telah hilang, kerana sudah hilang, iaitu Musnad Hadis Malik, Nasakh wal Mansukh, Ibtida' Al-Wahyu dan juga sebagainya. Imam Abu Dawud ini telah meninggal dunia pada hari Jumaat 16 Syawal tahun 275 Hijrah, yakni bersamaan pada 889 Masihi, ketika beliau berusia 73 tahun di kota Basrah. Jadi insya-Allah setakat itu saya daripada saya serahkan kepada sahabat saya seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Nahzatul Umairah binti Syaraf dan saya akan menyambung slide yang seterusnya, yakni manhaj metod penyusunan kitab oleh Abu Dawud. Antara semua karya penulisan kitab Abu Dawud ni, kitab Sunan Abu Dawud merupakan kitab yang sangat popular dan sentiasa digunakan sebagai rujukan kerana ianya tergolong dalam kitab Sunan Sittah, yakni termasuk dalam 6 kitab yang besarlah dalam penulisan hadis. Ini merupakan karya yang sangat bernilai dan sangat bermutu. Imam Abu Dawud telah menyempurnakan karya ini semasa di Baghdad, kemudiannya ianya dibentang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan penulisan ini telah mengambil masa 20 tahun untuk disiapkan,
dengan membuat saringan sebanyak 500,000 hadis. Berdasarkan daripada jumlah hadis-hadis tersebut, hanya 4,800 hadis sahaja yang dimuatkan ke dalam Sunan Abu Daud, yang mana 600 buah hadis bertaraf sahih dan selebihnya bertaraf menyamai sahih dan hampir kepada sahih. Beliau tidak memasukkanlah hadis-hadis yang tidak disepakati oleh ulama ke dalam sunannya. Baik, slide yang seterusnya menerangkan bahawa di dalam Sunan Abu Daud ini, kebanyakan hadis yang ditumpukan adalah hadis yang berkaitan dengan hukum. Dan kitab Sunan Abu Daud yang terkini terdapat 5,274 hadis, yang mana mungkin perbezaan jumlah ini disebabkan perbezaan pada pengiraan hadis yang berulang. Selain itu, Imam Abu Daud juga membahagikan kitab penulisannya ini kepada kepada bahagian-bahagian kecil, dan setiap kitab yang kecil itu dibahagi pula kepada bab-bab yang terdapat dalam sebuah kitab lah, dan terdapat sebanyak 35 kitab dengan jumlah bab yang sebanyak 1,871. Tindakan ini dilakukan untuk menjelaskan kandungan hukum daripada hadis tersebut. Selain itu, tindakan ini adalah disebabkan Imam Abu Dawud ingin memperbanyakkan jalur sanad. Cara yang digunakan ini dapat diketahui kerana Imam Abu Dawud telah memutuskan surat yang dikirimkan kepada penduduk Makkah sebagai jawapan ke atas pertanyaan yang diajukan oleh mereka terhadap kitab sunannya. Jika dilihat, metod yang dipakai oleh Imam Abu Dawud ni sangat berbeza dengan metod-metod yang dipakai oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan Imam Abu Dawud ni beliau banyak mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan hukum, dan penyusunan hadis ini berdasarkan turutan bab-bab seperti bab fiqh, berdasarkan bab-bab fiqh lah, seperti contohnya bab taharah, solat, zakat dan sebagainya, daripada yang sahih sehingga kepada yang dhaif. Tetapi hadis-hadis yang berkaitan dengan fadail amal dan hadis-hadis kisah tidak dimasukkan ke dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dan seperti mana yang kita lihat pada slide yang seterusnya ini adalah sistem penyusunan kitab, di mana jika kita lihat di sini, yang pertama sekali bermula dengan kitab At-Taharah, yang kedua kitab As-Salat, kitab Az-Zakat, kitab Al-Luqata, kitab An-Nikah, At-Talaq, As-Sawm, Al-Jihad, Ad-Dahaya, As-Sayd, Al-Wasaya, Faraid, Al-Kharaj, Wal-Fa'i, Wal-Imara, Al-Janaiz, Aiman wa An-Nuzur, dan yang seterusnya lah. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya sambung daripada slide kawan saya tadi. Okey, berdasarkan senarai Sunan Abu Dawud yang sahabat saya sebutkan tadi, Sunan Abu Dawud mempunyai 30 kitab. Dalam kitab-kitab tersebut, kitab solat adalah di antara kitab yang paling banyak ditekankan oleh Abu Dawud. Terdapat 12 bab yang ditekankan dalam kitab solat, iaitu bab solat, bab tentang imam, bab tentang saf, yang ini barisan, bab tentang takbir, bab tentang memulai solat, bab tentang rukuk dan sujud, bab tentang jemaat, bab tentang solat safar, yang ini musafir, bab tentang solat malam, bab tentang bulan Ramadan, bab tentang membaca dan mentartil Al-Quran, dan akhir sekali bab tentang solat wirid. Menurut pengkaji, antara kesemua bab di dalam kitab solat Sunan Abu Dawud, bab pertama yang ditulis ialah berkaitan dengan bab solat. Antara bab solat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya ialah berkaitan dengan kewajipan solat. Hadis tentang kewajipan solat berbunyi seperti saya serahkan kepada sahabat saya untuk
membacakan hadis tentang kewajipan solat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Aziz. Nombor matrik I20204720. Contoh hadis tentang kewajipan solat daripada Talhah bin Ubaidillah. Hadaisu Talhah bin Ubaidillah qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahlu najada sa'ir ra'si yusma'u dawiyu sawtihi wala yafqahu ma yaqulu hatta dana faiza huwa yas'alu anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun salawati fil yawmi wal lailatu faqala hal alayya ghayrahunna qala la illa an tatawwa'u fa'adbaru rajulu wa huwa yaqul wallahu la azidu ala haza wa la anqasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Maksudnya, daripada Talhah bin Ubaidillah, dia berkata, pernah ada seorang lelaki penduduk Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepalanya kusut, bersuara gumai dan tidak dapat diertikan ucapannya. Ketika dia mendekat, ternyata dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 kali solat sehari semalam. Kata orang itu, apakah masih ada yang wajib ke atasku? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kecuali kamu hendak mengerjakan solat sunat. Talha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya tentang puasa Ramadan. Maka orang itu berkata, apakah masih ada yang wajib ke atasku? Beliau bersabda, tidak ada kecuali kamu hendak mengerjakan puasa sunat. Kata Talha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya tentang zakat. Maka orang itu berkata, apakah masih ada yang wajib ke atasku lainnya? Baginda bersabda, tidak ada kecuali kamu hendak melakukan sedekah sunat. Maka orang itu berbalik seraya berkata, demi Allah, saya tidak akan menambah dan mengurangi perkara ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah jika dia benar. Seterusnya masuk kepada bahagian pujian terhadap Sunan Abu Daud. Terdapat beberapa keistimewaan Sunan Abu Daud, antaranya ialah di dalam sunannya ia menjelaskan tentang taraf sesebuah hadis itu, sama ada hadis itu hadis yang dhaif, hadis munkar ataupun hadis mu'dal. Dan beliau juga turut menerangkan kategori perawi sesebuah hadis itu, sama ada ianya hadis yang siqah, waham, majhul ataupun lain-lain. Terdapat 2 ciri khusus yang dinyatakan dalam Sunan Abu Daud, iaitu beliau menerangkan kedudukan sesebuah hadis, sama ada dhaif, terlalu dhaif ataupun sebagainya. Manakala hadis yang tidak diterangkan kedudukannya adalah hadis yang sahih. Maka di dalam Sunan Abu Daud terdapatnya hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Oleh itu Sunan Abu Daud dianggap sebagai kitab hadis yang sangat penting kepada umat Islam, khususnya para mujtahid dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Sunan Abu Daud juga adalah sunan yang ketiga digunakan oleh majoriti masyarakat selepas kitab Bukhari dan Sahih Muslim. Sunan ini juga tergolong dalam rangkaian 6 kitab besar hadis yang dikenali sebagai Al-Kutub As-Sittah atau Sunan Sittah, termasuk Sunan Ibnu Majah. Dan menurut Al-Khattabi, tiada yang setanding dengan Sunan Abu Daud dalam permasalahan agama kerana sunannya telah diterima oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan Imam Al-Ghazali juga mengatakan dengan kita menggunakan Sunan Abu Daud sahaja sudah memadai untuk seorang mujtahid mengeluarkan hukum. Seterusnya masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat daripada tajuk Imam Abu Daud ini,
adalah sepanjang perjuangan Imam Abu Dawud dalam bidang hadis ni, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh beliau demi menjaga hadis-hadis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Yang kedua, selepas Al-Quran oleh setiap umat Islam, terutamanya umat pada akhir zaman ini. Dan Imam Abu Dawud juga telah menghasilkan karya yang mana dapat digunakan oleh umat Islam pada zaman ini dengan berhijrah ke satu tempat untuk mencari dan mempelajari ilmu hadis dan menguasainya secara menyeluruh untuk menghasilkan karya tersebut. Dan beliau juga mempunyai ramai guru. Dengan itu jelaslah bahawa pengorbanan yang dilakukan beliau sangat besar dan juga sukar untuk kita contohi. Dan di samping itu juga, sebagai umat Islam, kita dituntut untuk mempelajari setiap ilmu supaya dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu sahaja daripada kami dari kumpulan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.